lama sangat. Jangan lebih 15 minit lah. Okay, Average sir. 10 minit lah. Okay? Okay, sir. Okay, so ini kita sambung tentang aktiviti logistik yang seterusnya. Minggu lepas kita dah bincang tentang apa dia? Sistem pengurangan kan? Warehouse management system. Jadi hari ini kita sambung dengan selepas warehouse untuk sistem ataupun aktiviti yang seterusnya adalah inventory inventory management. So inventory ni dia ada kaitan dengan warehouse lah. So setakat ni kita dah bincang 3 aktiviti yang utama dalam logistik, iaitu sistem pengangkutan ataupun transportation, warehousing. Warehouse kita dah bincang yang lepas, dan hari ni kita bincang pula tentang inventory management. Okay? Saya tunjuk slide sekejap. Inventory ni pun salah satu aktiviti yang penting dalam sistem pengurusan logistik ni. Okay. Boleh nampak slide? Boleh. Okay, good. So, okay. So topik ini kita bincang tentang inventory management. Okay. So a relationship between warehouse dan inventory management. Okay. Inventory ni adalah stok. Inventory ni stok. Stok barangan ataupun stok bahan mentah. Raw material ataupun finished product, barangan yang dah siap. So stok tu kita panggil inventory. Jadi inventory ni dia berkait dengan warehouse sebab biasanya stok kita simpan dalam gudang. Okay. Sama dalam gudang ataupun dalam hub ke, contoh terpulang pusat tu kita panggil apa. Okay. So itu hubungan stok biasa simpan dalam warehouse. Okay. Kalau tengok cycle dekat sini pun kita ada warehouse, lepas tu good inside the warehouse, dan perlu ada pengurusan logistik, logistik management for good inside the warehouse. Okay. So kalau ingat balik minggu lepas kita bincang tentang warehouse, maksudnya dalam warehouse tu kita dah bincang minggu lepas, dari susu atur layout dalam warehouse tu kena teratur. Okay. Salah satunya selain daripada memudahkan untuk buat penghantaran barangan, dan yang kedua adalah dari segi nak buat kawalan stok. Kawalan stok, nak kira stok sama ada kurang ataupun cukup, ataupun campur antara barangan yang baik, ada barangan yang good ataupun barangan yang defect. Okay. So biasanya kan barangan ni dia bermula dengan order kan, order, lepas tu kita receive dan manage. Manage ni inventory management, sebab nak manage kalau bahan mentah raw material nak manage stok. Kalau finish product pun untuk manage uruskan stok, simpanan stok. Boleh? So ini aktiviti yang ketiga okay, dalam sistem pengurusan logistik dan pengedaran perniagaan. So pertama macam biasa kita tengok learning outcomes, explain the basic type of inventory. You should be able to explain the basic type of inventory dan discuss the importance of inventory. So kita tengoklah benda-benda yang basic dalam inventory system ataupun inventory management. So yang pertama, what is inventory? So apa dia inventory? Inventory ni refer to stock or goods and material that are maintained for many purposes. Okay? The most common being to satisfy normal demand pattern. Of course dia punya objektif dia lah untuk fulfill customer requirement. Sebab tu inventory tu penting. Sama ada finished good ataupun
WIP kita panggil work in progress ataupun barangan yang dalam separuh siap, barangan yang dalam proses untuk disiapkan, ataupun raw material. Okay. So tujuan dia untuk satisfy customer. Okay. The quantity of good held in a specific location at a specific time, in an unproductive state waiting to be used or sold. Kalau use ni raw mat, kalau sold ni finished good, barang yang dah siap. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya terus lah. Okay. Itu maksud inventory. Okay. Selain daripada tu, three others inventory definition that are important. Okay. So dalam inventory ni ada 3 yang perlu yang kena faham lah. Okay. Kalau dari segi turutan, nombor 3 ni yang pertama sebenarnya, sebab ini melibatkan polisi. Kan? So mula-mula inventory, kalau dari segi KPI, Key Performance Index inventory ni, kita bermula dengan polisi. Inventory policy contohnya. Okay. So, policy ni a statement of company goal. Okay. Company punya vision and mission and approach to the management of inventory. Okay. So, it normally comprise guideline with the regards. Okay. So, biasanya wawasan ataupun vision company tu dalam pengurusan inventory. Contohnya, company policy towards zero inventory discrepancy ataupun toward world class inventory management. Itu polisi dia panggil. Okay, itu polisi. Okay. Dan lepas polisi, so seterusnya saya ambil yang ikut yang nombor 3 dulu lah, sebab sepatutnya nombor 3 tu yang pertama dari segi setting polisi tu. Kan kita kena ada polisi dulu. Lepas polisi baru kita buat management, pengurusan. Macam mana nak buat inventory management? Maksudnya determining the policy that set the goal for the inventory control system. So macam mana kita nak buat sistem kawalan stok. Itu inventory management. Inventory management. So untuk tetapkan apakah plan tindakan ataupun action plan. Okay. Dan yang ketiga adalah inventory control. Okay. Inventory control ni the technique of maintaining stock. Okay. Item at predetermined desire level. Maksudnya bagaimana kita nak kawal inventory ataupun kawal stok. Mula-mula kita set polisi dasar kan, polisi, vision and mission policy. Lepas tu pengurusan ni letakkan dia punya plan tindakan ataupun action plan. Yang ketiga tu bagaimana kita nak kawal inventory ataupun nak kawal stok. Okay. So biasanya so what to kena ada produce procure, so what to sell, okay, in what quantity. Ini item-item yang biasanya dalam setting inventory KPI lah. Okay, boleh. So seterusnya inventory decision. Biasanya inventory ni dia berkait dengan other business activity ataupun dalam logistik ni ada logistik activity lah. Contohnya dia berkait dengan warehousing, transportation, kan, material handling, packaging contohnya. Okay, sebab dia interrelated each other. Okay, kalau tak ada warehouse pun susah agak nak buat inventory management ataupun inventory control, nak simpan kat mana. Kalau tak ada transportation, susah agak nak hantar tu macam mana, betul tak? Tak ada material handling, so macam mana nak kendalikan inventory tu. Okay, kalau tak ada packaging semua tu penting. Okay, objective can differ for different function area as an organization. Okay, terpulang pada objektif ataupun inventory management sesebuah syarikat tu. Okay, so dalam inventory ada cost macam carrying cost, ordering cost, stock cost. Okay, so yang cost ni mungkin next slide saya akan tunjuk lah. Okay, boleh so far? Kan, macam laju sikit lah, tak apalah kan. Ada soalan nak tanya setakat ni?
Ini baru pengenalan, baru pengenalan kepada what is inventory. Boleh dengar semua? Okey. Boleh, sir. Boleh, sir. Saya takut nanti tiba-tiba line breakdown ke kan, tiba-tiba saya cakap seorang je. Okey. Buat batuk lah, batuk ke kan, leher ke kan. Okey. At least saya tahulah, maksudnya line kita stabil lah. Okay. So ada five main type of inventory. Okay. So inventory ni ada dalam bentuk raw material inventory. Raw material ni bahan mentah lah. Okay. Raw material inventory are raw material that your business change to produce goods or service. For example, if you are managed to ice cream business, raw material could be milk and extra. Okay. So selain pada raw mat, ada juga inventory dalam bentuk WIP. Maksudnya work in process ataupun work in progress. Kita panggil singkatannya WIP ya. Okay. WIP ni barang separuh siap. Okay. So maksudnya work in process inventory ni is any unfinished good. Maksudnya barang belum siap, separuh siap, that your business has made lah. If your business made and sell chair, work in progress, mungkin would include any unfinished chair. Mungkin ada kaki saja kan. Okay. Dia punya tempat lapik duduk belum ada separuh siap. Itu bentuk inventory. Dan ada juga bentuk inventory dalam bentuk maintenance ataupun under repair ataupun under operating. Consist of items that are necessary to keep machinery and process productive. Okay, so itu bentuk yang ketiga. Biasanya yang ada yang WIP dan ada yang finished good lah. So ada yang dalam bentuk FG, maksudnya barang yang siap. Finished good inventory. Finished good inventory ni include any finished good that are ready to sell. If you have a retail business, kan, that buy and sell toys, the toys you buy would be finished. Okay, finished good inventory. Maksudnya barangan siap. Kalau kita beli laptop dah complete. Okay, bukan hanya ada separuh saja kan. Okay, ini maksudnya barangan kita panggil dalam industrinya kita panggil sebagai FG ataupun finished good. Okay. Ada dalam bentuk distribution inventory. Kan, distribution inventory ni maksudnya ini pun dalam kategori finished good lah. Cuma mungkin dalam level untuk dihantar kepada pelanggan ataupun dalam bentuk saya bagi tahu minggu lepas, dalam warehouse kita ada strategic inventory management. Maksudnya produk yang dibuat awal. Kemudian baru dihantar kepada dealer ataupun customer. This is inventory held at point as close to a customer as possible. Distribution points such as warehouse or store, kan? Okay, may be owned and operated by the manufacturer or may be independently owned and operated. Okay, however, managing inventory is necessary regardless of ownership. So the term distribution center is used throughout this book to indicate intermediate storage location pending delivery to the customer. Okay, so ada 5 jenis type of inventory. Okay, ada yang dalam bentuk raw material, ada dalam bentuk WIP, finished good, ada dalam bentuk under repair, ada dalam bentuk good, finished good, dan ada dalam dari segi strategic finished good. So ataupun kita panggil distribution inventory. Maksud barangan siap dan ready untuk dihantar kepada customer. Boleh? Ada soalan? Masih boleh, sir. So, jadi bagaimana prosedur? Prosedur untuk inventory control. Tadi dalam inventory kan ada inventory control, ada inventory management, ada inventory policy. Okay, so kita start dengan inventory control. So, inventory control prosedur. Kan, inventory control prosedur. Okay.
Prosedur ni apa prosedur? Prosedur ni macam yalah sistem cara-cara kita nak buat kerja lah. Okay. So dia belum sampai tahap jadi rule and regulation lagi, peraturan, dia prosedur. Kan? So to safeguard the cargo, warehouse manager need to have a full control of receiving, storage and discharging activity. Ini nak control inventory. Okay. Sebab inventory ni dia memang kena berkait dengan warehouse lah. Biasanya kan warehouse manager ataupun warehouse person in charge yang akan bertanggungjawab terhadap inventory control lah, ataupun kawalan stok. Sama ada semasa terima barang tu receiving ataupun semasa kita masukkan dalam storage ataupun semasa delivery to customer, semasa kita nak hantar kepada customer. Strict observation need to be implemented on the following action. So inventory ni salah satu perkara yang cukup penting. Sebab inventory stok ni sebenarnya apa? Sebenarnya barang tu sebenarnya apa? Kan? So itu aset kepada syarikat tu. Cuma duit sebenarnya. Cuma duit tu dia bukan dalam bentuk cash. Duit company tapi dalam bentuk barangan. Okay. Tetapi kalau kita nak buat loan ke, kita nak cagar kepada bank dalam bentuk inventory, bank tak nak, dia nak dalam bentuk dia tengok company punya cash. Okay. Sebab tu inventory cukup penting. Kalau overstock contohnya kita inventory overproduce ataupun inventory ni banyak yang hilang, maksudnya company tak akan rugi sebab duit hilang. Okay. So sebab tu inventory control ni sangat penting. So kena ada prosedur. Contohnya all transaction should be recorded. Maksudnya keluar masuk kena buat catatan. Okay. Kena buat tally sheet. Terima keluar berapa, so balance berapa. Itu yang basic. Tapi of course sekarang kalau company besar dia akan menggunakan inventory system, inventory management system, sama macam warehouse management system. Okay. Sama juga dengan kita bincang transport management system. Maksud sekarang ni semua sistem masuk internet lah. Kita menggunakan information system macam mana nak control inventory, macam mana nak control warehouse, macam mana nak control transport. Ada sistem inventory management system. So all transactions should be recorded. Recorded ni tak adalah tulis tangan. Maksudnya menggunakan sistem, mungkin menggunakan scanner, barcode scanner. Bila kita receive barang, scan je, terus segala maklumat kargo yang kita terima tu akan transfer ke dalam sistem. So control by system. Latest inventory should be computerized. Sama lah. Okay. So physical inventory count should be the latest. Okay. So ini stock take. Buat physical inventory check ataupun inventory stock take. Maksudnya kira. Pengiraan inventory. So sama ada buat daily, kan, buat harian ataupun mingguan ataupun bulanan. Okay, depend pada produk tu. Okay. Kalau produk tu mahal, mungkin setiap hari nak kira. Sebelum balik kerja pukul 5, kan, sebelum tutup warehouse, so kira berapa stok hari ni ada. Keluar berapa, terima berapa, balance berapa. Itu kalau barang-barang yang mahal lah. Okay. So inventory should be classified ABC for better control. Ataupun dipanggil ABC inventory control. Nanti saya tunjuk apa maksud ABC. Bukan air batu campur. Okay. So ABC. Okay. So awak pun boleh gunalah teknik ni. Kalau dah bekerja nanti boleh guna. Okay. Teknik inventory control menggunakan method ABC ni. Okay. Dan cargo location should be updated. Contoh kena dalam warehouse tu kena clear lah. So yang kan dia punya layout tu untuk apa dan kita tahu lah. Okay. Kena clear dari segi indication. Minggu lepas kita dah bincang dah dalam warehouse warehouse management system.
Okay. So others factor include life cycle of cargo, balance, inventory, record keeping ataupun bookkeeping, accuracy of record, safety of cargo, data receive, data discharge. Okay. Maksudnya apa saja yang melibatkan pergerakan barangan ataupun material, so dia akan melibatkan kawalan stok ataupun inventory control. Kena ada prosedur macam kita nak SOP lah contohnya. Prosedur ni SOP. Macam mana kita punya standard operation procedure. Sebab inventory susah kita nak control. Okay. Kalau barang tu mahal, akan ada yang hilang ke. Betul tak? Ada orang ambil lah contohnya. Okay. So, boleh. Okay. Itu inventory control procedure sebagai pengenalan. So, ini inventory. Kan? So, inventory control is the area of inventory management. Okay. Dia part of inventory management. Ingat kan? Ada 3 tadi kan? Inventory control, inventory management dan inventory policy. So, inventory control is the area of inventory management that is concerned with minimizing the total cost of inventory. Okay. Itu saya kata tu, inventory ni okay, duit sebenarnya. Stok tu duit tapi dalam bentuk barangan ataupun dalam bentuk raw material. Jadi orang tak nampak duit, macam tak ada value. Okay. Macam kita kerja kat office lah. Kerusi, meja kan. Okay. So kita patah-patah kan. Sebenarnya itu duit tu. Kan, duit. Kalau transfer dalam bentuk duit, kan? So berapa? Satu meja berapa? Contoh awak masuk kelas lah. Yang masuk kuliah, masuk kelas, kerusi sepak-sepak macam tu je. Betul tak? Tanda-tanda macam tu jadi kerusi rosak. Itu duit sebenarnya. Tapi orang tak nampak lah. Okay? Jadi kalau ada kawalan stok yang bagus, maksudnya boleh minimize the total cost of inventory. Okay? Boleh kurangkan stok dan satu lagi boleh kurangkan inventory discrepancy, maksudnya kan shortage lah, inventory shortage. Okay, while maximizing the ability to provide customer with product in a timely manner. Maksudnya kalau inventory betul, so kita boleh provide customer punya satisfaction. Biasa kan customer order based on stock based on system. Tapi sistem kata ada 1,000, kan? Jadi kita promise nak deliver 1,000. Tapi bila pergi check, actual ada 800. Rupanya shortage 200 kan? Short 200. Jadi customer dah order 1,000. Jadi 200 orang tu mesti akan kecewa. Mesti akan tak rasa tak puas hati. Sebab kan kita dah janji kan nak hantar 1,000 sebab based on sistem ada 1,000. Tapi actual ada 800. Kan? Tapi kalau inventory accuracy yang bagus kan boleh ability to provide customer satisfaction. Okay. So ada macam-macam teknik lah. Okay. So dalam macam mana nak mengawal pergerakan inventory. Ada kita panggil vendor management inventory, VMI, ada panggil Kanban system, ada yang barcode inventory, ada buat distribution outsource component, ada JIT, just in time delivery. Ada yang buat direct shipping, ada buat mail shipping. So tu terpulang kepada mana-mana syarikat lah. So dia nak buat kaedah kawalan stok tu macam mana. Dia nak panggil apa contohnya kan. Okay, terpulang lah. Okay. So contoh ini barcode sistem contohnya. Okay. Untuk rekod produk ataupun material keluar masuk. So kita scan, hanya scan saja dan terus transfer ke dalam sistem. Okay. Boleh. So itu kaedah untuk mengawal stok ataupun inventory control. So okay. So seterusnya adalah inventory control teknik. Okay. So dari segi itu teknik dia stock review. Stock review can provide a measure of control over the inventory management process. But it can be labor incentive and prone to error. Okay, stock review. Sekarang sistem je. Okay. Sekarang ada apa? Ada dashboard lah macam-macam sistem. Maksudnya visibility. Maksudnya sekarang kan kalau management dia nak tengok stock inventory ni mungkin mereka tidak berada dalam syarikat pun mereka berada di luar. Contohnya bos lah, biasanya dia tengah main golf, betul tak? Tapi dia nak tengok stok, dia boleh
tengok melalui mungkin melalui dia punya smartphone lah, handphone saja. Okay? Sekarang kan visibility, okay? Menggunakan sistem macam-macam lah, apps ke apa yang boleh digunakan. Okay? So yang kedua teknik JIT, just in time methodology ni, product arrive as they are ordered by customer. Bila nak baru order, itu just in time ataupun JIT, and which is based on analyzing customer behavior. Okay? Terpulang pada customer lah, dia nak macam mana. Okay? Ini yang ketiga adalah ABC analysis methodology yang tadi. So macam mana nak control stock inventory ni menggunakan method ABC analysis. Apa dia maksud ABC? Which classify inventory into 3 category. Maksudnya inventory stok barangan tu dibahagi dalam bentuk 3 kategori. Dia panggil kategori A, kategori B dan kategori C. So yang ni banyak company yang gunalah. Okay. So that represent the inventory value and cost significant of good. Contohnya inventory barang kan ada yang mahal, ada yang sederhana mahal, ada yang murah. Jadi yang mahal tu biasa dikategorikan sebagai kategori A. Kategori B ni yang mungkin dari segi value, price, harga barang tu sederhana, pertengahan. C ni contohnya kategori yang murah. Okay. Okay. Sebab kalau nak campur semua sekali, mahal yang kan pertengahan ke yang murah ke, kan, so banyak benda nak kena kontrol. Jadi dipecahkan kepada kategori. So yang mana yang perlu diberi perhatian. Okay. Kategori A represent high value. High value and low quantity goods. Yang mahal diberi letak dalam kategori A. Itu ABC analysis control. Okay. Kategori B represent moderate value. Yang sederhana sedang yang pertengahan harga dia. Dan moderate quantity good, and kategori C represent low value, mungkin harga rendah, kan, high quantity goods. Dia dalam satu produk ni, contohnya telefon ke, laptop ke, okay. So untuk menyiapkan satu laptop, biasanya material yang mahal ni mewakili 10-20% je. Okay. Kan? Yang pertengahan ni mungkin 30 atau 40% saja. Kebanyakan part-part ataupun material yang murah ni adalah 60%. Sebab tu dia buat teknik ABC tu. Okay. So bagi kepada 3 kategori tu. Each category can be managed separately. Okay. Itu teknik ABC. Ini ABC analysis. It is the same as Pareto analysis. Pareto analysis ni, Pareto ni seorang sarjana lah dalam bidang management. Okay. So dia buat satu analisis dan dikenali sebagai Pareto analysis. Boleh Google lah tengok apa dia Pareto analysis ni. Apa dia? Nak tanya yang ABC analysis tu sir. Ya. Memang inventory worldwide memang global guna ke ataupun macam setiap negara ada analisis lain? Ini salah satu teknik yang digunakan untuk control inventory. Contohnya Sony. Contoh Sony ni company Jepun. Samsung ataupun Apple. So mereka boleh guna teknik ni lah. Terpulang kepada company tu. Mungkin dia tak panggil ABC analysis lah. Tapi teknik tu dikenali sebagai ABC lah, sebab dia akan kelaskan produk tu mengikut nilai value barang tu. Okay, boleh. Jadi dia kategori. Mungkin dia tak sebut ini ABC analysis lah. Tapi kaedah tu menggunakan kaedah ni lah. Maksudnya barang yang mahal, material yang mahal, okay, buat daily stock take contohnya. Dikira secara harian. Yang murah, yang sederhana buat pengiraan inventory stock take secara mingguan. Yang paling murah kita buat sebulan sekali. Itu sebenarnya ABC tu, tapi dia tak panggil lah ABC. Dia panggil daily, weekly, monthly contohnya. Tak semestinya dia sebut ABC, tapi
kaedah dia itu kaedah ABC lah. Boleh faham tak maksud saya? Boleh. Mungkin awak kerja besok awak tak panggil ABC, tapi yang raw material, bahan-bahan mentah yang mahal ataupun barang-barang produk yang mahal, so awak kelaskan sebagai buat daily stock take. Maksudnya buat harian. Sebelum balik kena kira dulu. Okey? Sebab kalau mengikutkan Pareto analysis ni ataupun dia panggil 80-20 analysis. Pareto analysis lah. Okey. So dia kata masuk 80-20 ni kalau ikut Pareto punya kajian, biasalah ini sekolah sarjana dalam bidang management ni dia buat banyak kajian. Contoh. Dalam kelas kita sekarang ni ada berapa? 120 orang. Contoh kan. So yang fokus 20% je sebenarnya. 80% tu mungkin kan buka laptop saja. Contoh saya tak kata kat awak, saya nak tunjuk Pareto punya analisis 80-20 ni. Okey. So yang betul-betul fokus 20% je. Okey. Dalam kelas lah, masa kuliah ke. Yang 80% tu mungkin tengah main telefon, mungkin tengah buat kerja lain, mungkin tengah tidur contohnya. Yang fokus 20% je. Okey. Ini analisis yang dia buat. Sama juga dalam satu company. Sebenarnya yang betul-betul perform kan, pekerja yang betul-betul bagus perform 20% je. Okay. 80% tu bukan kata dia tak buat kerja. Tapi mungkin dia buat kerja hanya kan, contohnya datang pukul 9 balik pukul 5 macam tu saja. 20% ni datang pukul 5 balik pukul 9 malam contohnya. So ini dia punya comparison lah, dia buat research. Boleh faham maksud saya Pareto analysis? Boleh google lah tengok apa maksud Pareto analysis. Dan saya tengok pun ada lah, boleh pakai lah maksudnya. Kalau kita dalam organisasi pun sebenarnya staff yang betul-betul aktif, betul-betul contribute 20% je. Yang 80% tu mungkin jadi passenger je. Awak buat assignment pun sama. Okay? Awak tahulah kan, awak buat assignment. So group 5 orang. Ada ke-5 tu semua memainkan sama peranan. Effort yang sama. Okay? Saya rasa 20% je. Okay? Boleh, itu maksudnya. Sama juga dalam inventory ni. Dalam satu produk ataupun telefon ke laptop ke, 20% adalah material yang mahal. Yang value dia, nilai dia, harganya mahal. So yang tu yang kena diberi perhatian. 20% ni mewakili 80% je. Okay. So Pareto analysis or 80-20 analysis as it talk about how the big one shall take care of the small one. Okay. So kalau tak faham juga saya explain ni, boleh Google tengok apa dia Pareto analysis. Okay. So ABC analysis is developed to allow company to endorse selective control of the cargo. Kita tengok nak control yang mahal macam mana. Macam tadilah saya kata yang kelas kategori A, okey, yang ni kena buat daily stock take ataupun memang betul-betul kena control. Letak dalam sangkar, dalam cage dan beli solet mangga lagi. Betul tak? Kunci. Okey, yang B ni mungkin boleh letak kan dalam pintu saja tapi tak perlu kunci pintu. Yang kategori C mungkin boleh letak dalam warehouse yang open punya area saja. Sebab orang tak ambil pun. Lagipun dia punya value pun murah. Okay. Tapi dari segi inventory walaupun murah, kena control, kena accurate. So, 3 basic principle to be understood. The analysis emphasize annual consumption value and not the unique cost of item. So dari segi cost dari segi value, nilai tu. The analysis does not take into consideration the importance of the item. Okay. ABC categorization limit are not uniform but will depend on the size of category, but depend upon the size of the undertaking, its inventory as well as the number of item control. Macam saya kata tadi lah. So konsep dia ABC, tapi macam mana nak control tu ada teknik masing-masing. Okay, cuma dia kategorikan barangan yang mahal, yang sederhana mahal dan yang murah. Itu panggil ABC lah. Tapi mungkin dia tak panggil ABC. So ada boleh faham
So ini contoh. Kalau nak lebih clear lagi, ABC analysis. Kategori A, high value inventory item. Kategori B, moderate value. Kategori C, low value. So kalau kat sini yang mana yang perlu diberi perhatian? Kan? So walaupun kategori A ni, produk A ni dia 20% je dalam sebuah laptop tu, tapi value dia mewakili 80% nilai laptop sebab dia barang dia mahal. Macam tu lah maksud dia. Boleh faham? So kategori C mungkin 80% dalam sebuah laptop materialnya murah. Kan? So dia hanya mewakili 20% saja dari segi value untuk menyiapkan sebuah laptop. Itu contoh macam tu lah. Maksudnya yang mana perlu diberi perhatian lebih? Kategori A ke C? A, sir. A ya, sebab walaupun dia 20% saja kan, tapi dia punya value tu mewakili 80%. Itu kait dengan Pareto analysis 80-20 tadi. 80-20 tadi. Boleh? Yang saya bagi contoh dalam kelas, dalam organisasi tu contoh lah. Kan sebab saya tengok betul juga kan. So dalam mana-mana group ke buat assignment ke sebenarnya yang betul contribute 20% je. Yang lain tu mungkin jadi penumpang kan. Okay. So tukang print kan, tukang itu sajalah. Okay. Boleh. So nanti awak akan faham lah kategori Pareto analysis. So ini ABC analysis of inventory. A maybe 65%, B 25%, C 15% saja. Dari segi value, bukan dari segi bilangan material tu, dari segi value. Okay. So dia panggil A, B, C. Maksudnya A ni material dia mahal, inventory dia, barang-barang dia mahal. Okay. So contohnya kan kriteria kelas ABC, number of item A 10% je tapi value 70%. Jadi control kena betul-betul strict control. Kan, kena letak dalam bilik kunci contohnya. Kan, okay. Biasanya barangan macam tu. Buat kereta pun sama. Awak buat kereta Proton ke, Honda ke, BMW ke contohnya. Kan, barang yang mahal 10% je. Part kan, mahal. Tetapi yang 10% tu dari segi value mewakili 70% dari segi duit. Sebab dia merupakan part-part yang mahal. So komponen-komponennya mahal. Boleh faham maksudnya? Ini teknik yang famous lah dalam biasa digunakan dalam mana-mana kaedah untuk pengurusan inventory. Boleh? Contohnya ini ABC analysis of inventory. Ada soalan setakat ni? Tak ada, sir. Okay. No, sir. Okay, sir. Kan. Yang jawab 20% je. Betul tak? Yang 80% tu okey, tunggu je, betul tak? Pareto analysis. Mungkin awak pun akan perasan nantilah okey. So ini ABC contohnya. So boleh bacalah. Hampir sama je tadi. Dari segi type of control, inventory record, inventory stock check, stock level, priority, ordering process. So yang A ni kena perlu diberi perhatian sebab ini barang-barang yang mahal. B ni yang sederhana, moderate. C ni yang paling murah contohnya. So dah habis dah inventory control. So sekarang ni masuk inventory management. Apa maksud inventory management? Inventory management use several methodologies to keep the right amount of goods on hand to fulfill customer demand and operate profitability. This task is particularly complex when organization need to deal with thousands of stock keeping unit atau dia panggil SKU that can span multiple warehouse. Okay, so sebab tu perlukan pengurusan inventory yang bagus lah, inventory management system. Kalau sistem gunakan sistem lah, contoh menggunakan enterprise resource planning. Tak kira lah sistem apa yang digunakan. Nak guna Oracle ke sekarang macam-macam lah, macam-macam dah. Mungkin kan nak control inventory ni macam-macam apps, macam-macam sistem. Ada yang company develop sendiri, ada yang company beli daripada mana-mana company, Microsoft ke contohnya kan.
Okay, sekarang banyak. Okay. So inventory, ni inventory management software system. Inventory management software system ni generally begin as a simple spreadsheet that track the quantity of goods in warehouse, but have become more complex. Then inventory management software can now go several layer deep and integrate with accounting and ERP system. ERP ni stand kepada Enterprise Resourcing Planning System. Kan? Sistem untuk membuat perancangan dalam bisnes. Untuk mendapatkan enterprise resourcing, sumber-sumber untuk bisnes perniagaan menggunakan sistem. Banyak jenis ERP sistem. Okay. Saya nak sebut pun kan banyak jenis. So boleh tengok nanti contoh. Ada app contohnya. The system keep track of good inventory. Kan? Sometimes across several warehouse location. Contohnya bukan hanya satu company tu, kadang bukan hanya satu warehouse, mungkin ada 3 warehouse. Warehouse A, B, C. Jadi dia nak tahu barang ni masuk warehouse A, B, C ni semua menggunakan sistem. Dia rekod dah. Kalau warehouse produk A ni okey, pergi warehouse A. Kalau produk B masuk warehouse B. Produk C masuk warehouse C. Semua ni menggunakan sistem software. Okey. Lagi sekarang canggih, betul tak? Internet apa benda semua ada, blockchain ke apa benda, okay, boleh. The software also calculate the cost, so the accounting system always have an accurate assessment of the value of the goods. Sebab tu inventory management ni kena bagus, okay, nak menguruskan inventory. Tak boleh buat manual, tak boleh nak tulis dalam buku 35 sekarang, okay, kena ada sistem, kena ada software, okay. Penting inventory ni, okay? Sebab dia duit sebenarnya. Okay? Kita datang universiti, tengok dalam asrama, katil, almari itu semua duit, tapi kita nampak duit tu dalam bentuk, tak nampak dalam bentuk duit, kita nampak dalam bentuk material. Jadi kita tak menghargai. Kadang kita sepak-sepak macam tu saja, betul tak? Sebenarnya itu duit. Sebab kalau rosak, kita beli dengan apa? Nak beli kerusi balik, nak beli katil tu, kita beli dengan kan? Dengan duit lah. Okay. So objective of inventory management ada objektif lah. Maximize inventory turnover. Efficiency inventory management can minimize the amount of money tied up to inventory. Thus improve the firm profitability. Okay. Supaya inventory keluar masuk tu 100%. Maksudnya kalau masuk 100, keluar mesti 100. Kalau masuk 100, keluar 90, maksudnya hilang 10. Itu tak bagus lah dari segi efficiency inventory management. Okay. So dia nak masuk 100, keluar 100. Okay. Sebab 10 pieces yang hilang tu, itu duit sebenarnya. Kan? Kalau satu tu bernilai RM1, kan, masuk 100 pieces. Sama dengan RM100. Sepatutnya kita boleh out 100 juga, tapi kita boleh out 90 saja. Maksudnya RM10 hilang. RM10 hilang kalau 100 pieces. Tapi dalam bisnes dia tak main 100, dia main million. Betul? Contoh sebulan 100,000. 100,000 kalau satu harga RM1, kalau hilang 10,000 kan? So RM10,000 setiap bulan. Tutup kedai lah company, betul tak? Sebab tu inventory tu penting. Nampak macam benda remeh saja, okey? Tapi inventory cukup penting. Sebab kita beli company, beli barang tu dengan duit. Lagi kalau orang buat bisnes. Okay. Tapi kebanyakan masyarakat, terutamanya pekerja lah, yang menguruskan stok ni, kadang mereka tidak rasa ada nak kata kalau tidak bertanggungjawab tu kan keras sangat, betul tak? Maksudnya tidak ada sense of belonging terhadap barang tu. Dia tak rasa ini dia punya. Kan? Kalau bekerja lah, tapi kalau balik kat rumah jaga elok-elok pula, betul tak? Okay. To carry sufficient inventory, firm should have enough inventory to satisfy their production need and sales demand. Sebab tu
inventory accuracy ni cukup penting. Okay. Biasanya company kan, kita buat produk ataupun sebagai logistik member kan, awak dalam sebuah syarikat logistik, awak bekerja kan, customer dah hantar barang tu untuk dia punya customer kan, tiba bila sampai dekat warehouse, disebabkan logistik service provider dia punya pengurusannya tidak bagus kan, pekerja boleh ambil barang buat balik macam tu, jadi barang customer tadi hilang kan. Dia contoh dia hantar 100 untuk, sebab logistik provider ni untuk menyediakan perkhidmatan hantar barang tu kepada customer dia, kepada end user, tapi disebabkan barang tu hilang 10 pieces contoh hilang, jadi tinggal 90 kan. Padahal customer tadi dah janji dengan user dia, dengan dia punya end user tu untuk hantar 100, tapi disebabkan oleh logistik company pengurusan yang tidak bagus kan, jadi hilang 10 pieces, jadi customer tak happy. Okay. Having educate inventory with is the production process and provide better product selection as well as from delivery to customer. Okay. So sebagai sebuah syarikat penghantaran syarikat penyedia perkhidmatan logistik, so inventory management cukup penting. Okay. Sebab biasanya logistik service provider ni dia tak ada produk, dia hanya menguruskan barang customer dia kan. Contohnya logistik company logistik service provider, nama dia ABC company lah, dia tak ada produk, dia hanya bagi perkhidmatan saja, perkhidmatan penghantaran. Jadi dia ada customer A, contohnya Samsung lah customer dia. Samsung dia handle barang yang kat Samsung. Dan Samsung sudah promise dengan customer untuk hantar sekian-sekian kuantiti. Tapi bila barang masuk dalam warehouse yang dikawal, dikendalikan oleh logistik service provider ni, dan disebabkan oleh LSP ABC company ni dari segi inventory tidak cekap, jadi banyak barang Samsung hilang. So menyebabkan customer kepada Samsung akan komplain ataupun top management Samsung akan komplain. Itu penting cukup penting. Kalau logistik service provider ni dia kena ada good inventory management. Okay. So to regular supply of material, nak pastikan penawaran penghantaran barangan ni boleh berterusan. There should be a continuous availability of material in the factory of finished good for trade. The main objective of inventory management is to maintain required so that production and sales process can run smoothly. Okay, itu penting inventory. To minimize overstocking, so penting juga kan, tak nak banyak terlebih barang-barang. Okay. Then to reduce material losses. Contohnya yang hilang. Inventory management aim to reduce or remove the loss and misappropriation of material. This is done by maintaining the proper stock control. Okay. So itu objektif inventory management. Penting ni inventory management dalam logistic handling system ni. Okay. Terutama logistic service provider. Okay. Sebab customer trust tu penting. Okay. Once customer dah tak percaya kepada company logistik tu, then hilang bisnes company tu. Okay. So to maintain systematic record of inventory in out, cantik je, keluar masuk kan, tally lah maksudnya. In 100, keluar 100 kan. Okay. So kalau custom datang check pun tak ada masalah kan, maksud tak ada discrepancy. Contoh kalau barangan yang kena tag kena duty, yang simpan dalam, contoh kita yang bincang minggu lepas, bonded warehouse contoh. Okay, itu penting. Sebab systematic record of inventory help provide such information to the management. Management dia nak tengok record je, dia nak tengok report je.
Okay. So then it also assist to evaluate the current inventory management policy. Kan? Kalau inventory accuracy boleh achieve 99.9% contohnya. Kan? Maksudnya sudah tercapai lah polisi tadi. Kan? To be world class kan? Inventory accuracy stock contohnya. Kan? Okay. Itu polisi company. Nak letak polisi apa letaklah, tapi selepas tu kena ada action. Action tu melalui inventory management lah. Dia punya apa tindakan dia. Kan? Lepas tu nak control macam mana method tu kena melalui inventory control. Okay. So to minimize the cost. Untuk kurangkan cost. Of course lah business kan. Kurangkan cost lah. Kalau hilang maksudnya rugi lah. Kan? Cost akan meningkat lah. Okay. Boleh? Ada soalan? Then example of inventory type example of different type of inventory management. Kan? Ini terpulang lah kepada company. Syarikat tu macam mana? Kalau manufacturing business, so bagaimana? Kan? Ini saya ringkas lah. Yang lain tu awak boleh baca lah kan. Kalau nak detail, tak cukup 2 jam. So, kan? Example of different type of inventory management. Kalau manufacturing business, so bagaimana dia nak handle, nak control buat inventory management. Sebab dia ada raw material, dia ada WIP process, dia ada finished good. Kan? Kalau retail and distributor, so bagaimana? Biasa retail distributor ni dia ada finished good saja. Okay? Kan? Biasanya dia tak ada raw material lah. Kan? WIP pun dia tak ada. Of course dia akan ada barang siap sajalah. Okay? So ni, most inventory you have is finished good inventory. Kan? Such as toys ke kan? Drink, soft drink, okay? Pakaian ke contohnya. So kalau service business pula macam mana? Service businesses. Kan? So bagaimana dia punya inventory? For service businesses, inventory is any supplies you use up to provide your service. Okay? Kan macam mana? Contohnya orang buat apa? Ni aku puncher contohnya kan? Gardener contohnya kan? Hairdressing contohnya. So dia kena ada dia punya inventory juga. Betul tak? Mungkin dia dari segi tools alat-alat dia tu. Kan gunting, sikat semua sekali kan contohnya. Tengok kepada type of business tu. So bagaimana dia nak control inventory. Kena ada inventory. Kadang kan orang tak kisah. Contoh tukang gunting. Gunting satu mahal. Kan? Lepas gunting buang. Bukan buang, letak merata-rata. Lepas tu hilang. Kena beli lain. So cost. Okay, nampak simple je. Okay. So practice guide to inventory accuracy. So bagaimana untuk pastikan inventory itu tepat. Inventory accuracy. So yang inventory is the heart of all warehouse operation. Sebab tu inventory dengan warehouse dia akan ada hubungan. Okay, sebab biasa stok kita simpan dalam warehouse. Okay, so jadi dia ada kaitan dengan warehouse operation. Okay, therefore the fundamental to achieve accuracy are pertama sekali attitude. Attitude ni pekerja. Pekerja kena jujur. Jangan tengok cantik ambil letak dalam poket. Kan? Okay. So kena tangkap buang kerja. Betul? Okay. So siapa yang rugi? So kena ada proses dan prosedur. SOP. SOP. Ini saya bagi ringkas-ringkas. Lepas tu employee testing. Ini melibatkan attitude. Standard setting. Accuracy tracking. Masa sistem. Accountability. Pekerja. Accountability. Responsibility. Dan stock check. Stock take. Kan buat daily stock take ke, weekly stock take ke, monthly stock take ke, ataupun hourly stock take. Setiap jam kira. Itu memang kan benda-benda yang cukup mahal lah. Produk yang mahal tu kalau setiap jam kira. Ada barang-barang yang company kena kira. Sebab logistics service provider ni dia bertanggungjawab menjaga produk ataupun stok barangan customer dia. Contohnya ABC Logistics Service Provider, dia dapat job daripada Samsung. Dia kena bertanggungjawab jaga barang-barang Samsung. Jadi kalau barang tu mahal, mungkin kena kira setiap jam. Nantinya, okay? Boleh?
Logistik service provider, penyedia perkhidmatan logistik. Okay. So dari segi inventory cost ni banyak lah. So ini semua cost. Macam-macam lah, capital investment cost, storage space cost, inventory service cost, inventory risk cost, depreciation cost, security cost, administration cost. Okay. Warehouse pun ada cost juga. Transportation pun ada cost juga. Sebab tu dalam mana-mana ni setakat ni lah, 3 item, 3 aktiviti yang kita bincang ni. So nak kurangkan cost tu kena buat innovation, kena buat penambahbaikan yang berterusan ataupun kita panggil continuous assessment, continuous improvement. Sebab kan dalam bisnes orang nak kurangkan cost. Inventory accurate 100%. Masuk 100 boleh keluar 100. Maksudnya 100% accurate. So ada tak cost yang contohnya loss ke? Tak ada lah. Sebab kan dia punya accuracy 100%. So receiving and inspection of inventory, betul-betul masa receive tu kena check betul-betul. Bila kita terima kena inspect betul-betul. Do it right the first time and then you will get the most accurate record. Kena ada tally sheet lah. Kena tanda berapa. Sekarang ni tak payah tanda dalam buku, kena scan dengan barcode saja. So terus transfer dalam sistem. Okay. So cargo acceptance, unloading of cargo. So biasanya dibuat di unloading bay. Jangan buat tempat lain, nanti takut hilang. Okay. Ada kes satu kontena hilang. Satu lori bila masuk dalam warehouse hilang. Masuk warehouse tapi status hilang. Sebab dia unload di tempat yang lain, so masuk dalam lori yang lain, lepas tu jual kat luar. Okay. So all record must be update immediately. Especially buat tally in sheet ataupun tally sheet. Okay. Dan seterusnya lah. Receiving, quality inspection, 100% inspection, kena check lah. Barang terima kena check. Okay. Sama juga kita beli barang. Masa dihantar tu kena check. Selepas tu tak boleh complain dah. Okay. Bila masuk dalam warehouse, baru kita nak complain kata kita terima kurang, short. Kan? So customer tak akan accept. Okay. So bila dah masuk dalam warehouse. Sebelum masuk tu, masa receive tu kena check. Okay. Kena take photo to proof. To set proof ataupun kan saya dah sebut itu POD, proof of delivery. Ambil gambar. Kalau kita boleh ambil gambar, sekarang senang, semua staff ada telefon kan, ambil gambar. Okay. Kan? So senang kan, viral sekarang. Orang buat silap je cepat-cepat je ambil gambar. Lepas tu viral. So jangan buat macam tu, tak bagus. Okay. Do test. So macam-macam lah. Dan cargo discharge pun kena ada prosedur. Tadi receiving. Dalam inventory ni yang cukup penting adalah SOP. Saya rasa sekarang SOP satu benda yang semua orang faham lah. Standard Operation Procedure. Prosedur operasi standard. Maksudnya nak buat sesuatu tu kena ada SOP. Kan, kita sekarang SOP nak pergi sana kena pakai mask, kena pakai ni. So dalam warehouse untuk inventory control pun kena ada SOP. Buat SOP. Tampal dekat dinding contohnya. Receiving kena ada SOP. Storage kena ada SOP. Discharge ataupun delivery. Cargo delivery pun kena ada SOP. Ataupun kita panggil sebagai procedure. Procedure, SOP. Standard Operation Procedure. Warehouse operator need to plan how to release or discharge the cargo and do the following. Kena buat plan lah. So sebab tu awak bila kerja besok dalam mana-mana LSP company, so kalau tempat awak tu tak ada SOP, buat SOP. Okay? Itu benda yang peraturan yang paling simple, SOP. Tak payah nak masuk parlimen, nak berdebat-debat buat undang-undang, tak payah. SOP ni hanya kan benda yang kita buat flow macam mana untuk buat kerja tu. Plan your store activity, all movement must be record. Tulis situ. Nak record gunakan kaedah macam mana. Kalau borang apa contohnya. So ni kena buat kelas lain lah macam mana nak belajar SOP. Mungkin dalam
logistik service. Subjek nanti boleh belajarlah buat SOP macam mana. Okay, kena ada receiving, kena ada SOP, storage kena ada SOP, dan untuk discharge untuk delivery pun kena ada SOP. Okay, dan ini adalah stock take, stock count lah. Maksudnya inventory count, kita kira inventory. Popular reason to undertake stock account, kan? Kenapa kena buat stock take? Yang pertama, verify accuracy of stock, kan? Terutama barang-barang yang mahal. Kena check. Mungkin setiap hari kena buat. Ataupun mungkin setiap jam, hourly kena check. To support the record of stock shown in the balance sheet by physical verification of the cargo. Tujuan dia, kita nak pastikan sistem dengan actual stock tu sentiasa sama. Maksudnya actual produk ataupun goods ada sebenarnya. Kalau sistem kata 1000, dalam warehouse 1000 ada. Tak boleh sistem tunjuk 1000, warehouse kosong. Mana bagi 1000? Contohnya. Mungkin extra delivery contohnya, extra discharge cargo contohnya. Kan terlebih hantar. Pun masalah. Okay. So nak identify, kan, ada kecurian ke, to check positivity, to check of any possible weakness in the system. Mungkin buat tally sheet silap contohnya. Okay. So itu pentingnya buat stock take ataupun stock count. Kan. Mungkin sampai tengah malam kena buat stock take contohnya. Kan. Ini satu kerja yang pening kepala ni buat stock take ni. Okay. So awak kerja besok awak akan tahulah. Okay. Tapi kalau kita control receiving SOP bagus, storage SOP bagus, discharge ataupun delivery SOP bagus, so tak ada masalah dari segi inventory control. Okay, dia akan tally in 100 boleh out 100. Dia tak akan in 100 out 120, itu problem tu. Maksudnya mungkin hanya 20 tu hanya dokumen saja. Actualnya maksudnya extra dia panggil. Okay. Boleh, ada soalan? Nak tanya? Tak ada, sir. Okay, stock take kan? Stock taking or inventory checking is the physical verification of the quantities and condition of item held in the inventory or warehouse. Maksud kita kira lah berapa stok ada. This may be done to provide an audit of existing stock. Okay. It also the source of stock discrepancy information. Kita tengok ada discrepancy ke tak ada. Kalau tak ada bagus lah. Maksudnya accuracy 100%. So ini prosedur. Nak buat stock take pun ada prosedur. Ingatlah, dia dalam inventory ni banyak prosedur. Receiving kena ada prosedur. Ingat, kerja kena ada SOP. Storage kena ada SOP. Discharge delivery ada SOP. Nak buat stock take kena ada SOP. Okay, awal kerja besok semua SOP. Kan, sekarang famous pada SOP. Kan, disebabkan COVID ni. Kalau tak, kita pun tak kenal apa dia SOP. Standard Operation Procedure. Kena ada SOP. SOP ni maksudnya step kita buat kerja. Kan? Okay. So kalau semua follow tu, so keberangkalian untuk berlaku kesilapan tu okay, sangat kecil lah. Okay. Mungkin inventory tak akan dapat 100%. Mungkin boleh dapat 99.5% ataupun 99%. Itu sudah cukup bagus sebenarnya. Okay. Nak dapat 100% susah, terutama yang kalau ABC method tadi yang bahagian C tu. Tetapi bahagian A, B must, mesti 100% sebab dia melibatkan barang ataupun komponen yang mahal dari segi value. So banyak stock take procedure. Kena ini ya, kena list down, buat prosedur, buat peraturan. Okay, stock take procedure. Tip to is stock take the activity. So ini macam mana tips nak buat nak memudahkan untuk buat stock take. Maksud kita buat warehouse mapping, betul tak? Layout mapping kan. Okay, dan sebagainya. Okay. So boleh tengoklah dalam slide nanti saya akan share slide.
So inventory classification. Kenapa inventory ni penting lah? Cycle or base stock sebagai stock, base stock, sebagai safety or buffer stock, itu inventory penting. Strategic inventory. Okay. Saya ringkas lah, nanti awak baca lah. Sebagai in transit stock contohnya. Okay. Sebagai speculative stock. Oh, speculative pun penting juga. Ataupun sebagai dead stock. Apa maksud dead stock? Dead stock are those for which there has been no demand over the specific period. Maksudnya barang yang dah tak laku dah. Bukan tak laku, maksudnya mungkin barang tu lama sangat. Kan? So dari segi dia punya demand pun dah slow. Mungkin dah tak ada permintaan dalam customer. Daripada pelanggan, daripada customer. Jadi dia dari segi inventory kita, dari segi inventory produk tu kita panggil dead stock. Okay? Tapi dead stock maksudnya bukan buang macam tu. Mungkin company akan refurbish ataupun dia buat innovate balik. So mungkin tukar dia punya cover jadi coloring ke contohnya, kan, upgrade variation kan contohnya. Dia tak buang tapi produk tu dia panggil dia akan buat refurbish. Dia akan baik pulih semula lah. Ataupun diberi penambahbaikan ataupun tukar cover, kan, letak cover tu warna-warni colourful contohnya. Contohlah kan. Okay, kita panggil dead stock. Yang lain tu awak boleh baca lah. So, okay, last kali point yang penting dalam inventory management ni adalah count lah. Count ni maksudnya stock take, kira, kena kira. Inventory memang kena kira. Count. Inventory tracking is at the heart of warehousing. Inventory memang dia biasanya dalam warehouse lah. Okay? Never lose track of the cargo present in the warehouse. Okay? So yang lain tu boleh baca. Thank you. Ada soalan? Laju ni sebenarnya ni kan. Saya buat cepat lah ni. Tak ada, sir. Okay, kalau tak ada, sementara tu boleh tanya. Saya sistem SAP pun boleh untuk inventory. Ya, betul. Faris. SAP pun boleh untuk inventory. Sementara tu saya buka saya stop presenting saya stop slideshow. Saya akan tunjukkan barcode lah. Jadi kalau ada soalan boleh tanya. Analysis variable adalah teknik formal berguna di mana banyak kemungkinan tindakan yang bersaing untuk dapat perhatian. Okey. So, mana? So, kalau ada soalan boleh tanya lah. Okey. Yes. 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 Yalah, awak cerita macam mana dia handle kendalikan bahan-bahan tu lah. Yalah, masuklah sekali. Mungkin awak, contohnya awak bahagian material handling, tapi mungkin awak akan kait dengan warehouse. Kan? Yes. So awak ceritalah, warehouse pun kan dia cerita lebih detail warehouse lah, tapi mungkin dia kait dengan inventory contohnya. So sebab setiap sistem dalam setiap aktiviti dalam logistik ni dia berkaitan. Packaging dia berkait dengan warehouse juga, inventory pun berkait dengan warehouse. Kan, warehouse berkait dengan transport, contohnya macam tu lah. Okey. Kalau awak boleh. Kalau awak boleh kait tu lagi bagus sebab menunjukkan awak faham macam mana sistem tu beroperasi. Kan, macam mana sistem logistik tu beroperasi. Maksud awak boleh kaitkan dengan material handling dengan warehouse contohnya. So siapa yang explain inventory boleh kaitkan dengan warehouse. So maksudnya awak faham lah. Itu tujuan saya buat
group assignment tu. Okay. L1 kan? L1. Okay. Okay, saya buka untuk scan attendance ni. Siapa yang nampak tu boleh scan lah. Siapa yang nampak barcode tu boleh scan. Dah nampak? Okay, so boleh scan. Nampak, sir. Boleh scan . Kalau ada soalan, boleh tanya. So far kita dah bincang 3 aktiviti yang utama dalam logistik, iaitu transport. Transport ni besar lah sebab dia ada 5 mood. Dan kita dah bincang tentang warehouse. Hari ni kita bincang tentang inventory. Maybe next week mungkin kita bincang tentang packaging pula. Okay. Boleh? Kalau tak ada soalan, so itu sajalah untuk minggu ni. Jadi siapa yang dah scan attendance tu, kalau nak keluar pun boleh lah. So kita jumpa minggu hadapan, okay? Tapi saya stay ada sini lah, siapa ada soalan boleh tanya. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. 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 Welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Sama-sama.